Baik, salah satu daripada ciri dalam Islam liberal ini ialah redha dengan pertukaran agama ataupun keluar daripada agama Islam. Ya, keluar daripada agama Islam. Jadi secara asasnya kita katakan bahawa Islam tidak memaksa seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Seseorang tidak dipaksa untuk masuk ke dalam agama Islam, dan kalau dia keluar daripada Islam pun sebenarnya kita tak mampu mencegah seseorang itu daripada keluar daripada Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sambung kat mana? Muka surat 23 Jadi 2-3 hari sudah timbul isu tentang Islam liberal, ya. Islam liberal, sebab ada yang mengucapkan Hari Agama Sedunia. Hari Agama Sedunia pada 16 Januari, ya. Jadi adakah ucapan itu membawa kepada pemikiran Islam liberal ataupun tidak, ya? Wallahu a'lam. Saya tak mau sentuhlah isu tu, ya. Jadi yang pentingnya ialah perkara ini adalah satu perkara yang besar, ya. Satu perkara yang besar sehingga ramai yang membantah ucapan tahniah Hari Agama Sedunia, kerana ia dikatakan sebagai elemen ataupun bibit-bibit kepada pemikiran Islam liberal, ya. Jadi itu satu perkara yang besar sebenarnya. Jadi kita masuk muka surat 23, Baik, salah satu daripada ciri dalam Islam liberal ini ialah redha dengan pertukaran agama ataupun keluar daripada agama Islam. Ya, keluar daripada agama Islam. Jadi secara asasnya kita katakan bahawa Islam tidak memaksa seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Seseorang tidak dipaksa untuk masuk ke dalam agama Islam, dan kalau dia keluar daripada Islam pun sebenarnya kita tak mampu mencegah seseorang itu daripada keluar daripada Islam, ya. Jadi dalam pemikiran Islam liberal ini dikatakan bahawa yang warna merah tu, Islam tidak memaksa seseorang untuk menganut agama Islam. Kita setuju. Islam juga tidak memaksa untuk kekal dalam agama Islam. Sesiapa yang ingin keluar daripada agama Islam, maka tiada apa-apa halangan, bahkan kita perlu redha dengan keputusan seseorang untuk keluar daripada agama Islam, ya. Jadi asasnya yang pertama, kita tak paksa, kerana dalam Islam Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Antara maksudnya tidak ada paksaan untuk menerima Islam sebagai agama. Tidak ada paksaan untuk menerima Islam sebagai agama anutan, ya. Jadi sebab itu dalam sejarah Islam, umat Islam tidak memaksa mana-mana orang bukan Islam untuk masuk ke dalam agama Islam. Di sini kita boleh saksikan dalam dakwah di Nusantara ini pun
tidak digunakan kekuatan tentera ataupun memaksa orang Melayu di Nusantara ketika itu untuk masuk ke dalam agama Islam. Di negara India sebagai contoh, Islam memerintah dikatakan hampir 700 tahun, 800 tahun. Tetapi orang India yang beragama Islam tu hanya berapa persen sahaja daripada keseluruhan rakyat negara India. Kira-kira kalau 700 tahun perintah, patutnya 90% dah Islam dah kan, paksa kan, generasi anak, cucu dan sebagainya. Tapi itulah maknanya mengamalkan salah satu daripada prinsip agama Islam, tidak memaksa untuk masuk dalam agama Islam. Begitu juga sahabat-sahabat kita yang beragama Cina, yang Cina beragama Buddha, beragama India beragama Hindu dan sebagainya, mereka datang ke sini, datuk nenek dulu datang ke sini, mereka kekal dalam agama Buddha, kekal dalam agama Hindu, tidak dipaksa oleh masyarakat Melayu untuk masuk dalam agama Islam. Kita boleh bayangkan ada orang Cina duduk dalam satu kampung, dalam kampung tu semua Melayu, dia seorang Cina kan, tapi tak masuk Islam. Kan, tak masuk Islam. Salah satunya orang Melayu tak sampaikan dakwah. Kan, tak sampaikan dakwah. Dia punya tak sampai dakwah tapi tak cakap langsung pasal Islam kan. Kan, cuma dia sebut dia tu non-Muslim, kafir dan sebagainya. Tapi dakwah tak sampaikan. Tapi dari satu sudut dia tak paksa langsung. Memang tak paksa, tapi dakwah tak sampaikan langsung. Paksa pun tidak, dakwah pun tidak. Paksa tu memang tak boleh lah. Tapi dakwah tak buat langsung. Itu kesilapan kita. Dakwah kita tak lakukan langsung kepada orang bukan Islam. Tapi kita balik kepada asas kita ialah la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk menerima Islam sebagai agama. Kerana apa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah nyata ar-rusydu, kebenaran daripada kesesatan. Walau bagaimanapun dakwah Islam perlu diperkenalkan dan disampaikan, ruang dakwah perlu diberi untuk menyampaikan agama Islam kepada individu bukan Muslim. Baik, itu bahagian yang pertama, kita tak paksa masuk Islam. Bahagian yang kedua, kalau dia ada masuk Islam, sama ada dia mu'allaf ataupun dia asalnya Islam, dia nak keluar daripada Islam, kita juga tak boleh nak paksa dia kekal dalam Islam. Sukar. Sebab keluar daripada Islam itu dia sangat-sangat mudah berlaku. Sangat-sangat mudah berlaku. Maka walaupun mungkin kita kata sekarang undang-undang tidak membenarkan seseorang itu keluar daripada agama Islam. Dia kena melalui proses sekian kan, perundangan dan sebagainya. Tetapi adakah kalau mahkamah tidak membenarkan dia keluar daripada Islam, dia masih kekal Islam? Dia tak mau jadi Islam. Dia tak mau jadi Islam. Maka dia buat permohonan kepada Mas nak tukar nama dia, nak tukar status agama dia di kad pengenalan. Tapi ambil masa. Mahkamah tak luluskan. Adakah dia masih Islam pada hakikatnya? Tidak, dia sudah jadi kafir. Hari pertama sekali dia tu, saat pertama dia kata aku tak mau jadi Islam dah, masa tu dia sudah kafir sebenarnya. Niat dia tu sudah dikira dah. Kan, walaupun mahkamah tak luluskan. Maka kita tidak ada kuasa menghalang kekafiran seseorang itu. Walaupun mungkin dari sudut perundangan dia boleh lambatkan, bagi kaunseling dan sebagainya, tapi kalau dia nak jadi kafir, maka secara automatiknya dia sudah dikira sebagai kafir. Kita sendiri pun kalau kita Islam tersaja pergi sembah patung, hari ni hari Taipusam, kita pun pergi sekali, bawa barang sikit, pergi sujud sembah, maka kita sudah menjadi kafir. Kita sudah menjadi kafir. Sebab tak ada sebab kita nak pergi sujud kepada patung-patung tersebut. Kecuali lah kalau kita dipaksa. Kita dipaksa dan sebagainya, maka kita buat tu dalam keadaan terpaksa, ada keuzuran. Sekarang tak ada keuzuran, saja aja. Rela hati, niat kita memang nak pergi sujud kepada patung, maka itu dikira kufur, perbuatan kafir.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita tak boleh nak halang seseorang tu daripada jadi kafir, tetapi kita tak boleh redha. Kita tak boleh redha. Ya, kita tak boleh redha dengan kekafiran itu. Ya. Jadi dalam pemikiran liberal dia nak sampai supaya kita redha. Tak ada masalah langsung, ya. Nak masuk Islam, berkawan baik, happy, saya happy, awak boleh tukar agama Islam, keluar daripada agama Islam, kan? Saya rasa sonok, kan? Rasa sonok, ya. Jadi adakah Islam mengajar kita sampai tahap sebegitu? Ya, ini maknanya kita tak boleh redha dengan kekufuran. Kita tak boleh halang dia. Kenapa awak nak keluar dari Islam? Kenapa Islam, apa masalah dia? Kat mana salah faham tentang Islam? Tapi dia nak keluar juga. Maknanya kita sedih lah. Sedih kerana kita tidak berjaya menghalang satu kekufuran. Sedangkan dia Islam elok dah. Tiba-tiba dia nak keluar daripada Islam. Kita sedih. Kita tak redha dengan perkara tersebut. Kenapa kita tak redha? Kita tengok ayat dalam muka surat 24, surat 24, asas yang penting ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kamu kafir kepada Allah, fa innallaha ghaniyyun 'ankum, maka Allah Subhanahu wa taala terkaya daripada kamu. Makna Allah tidak memerlukan iman daripada kita. Ya, kalau kamu kafir pun Allah terkaya. Makna Allah tidak berhajat kepada iman kita. Allah tidak berhajat kepada iman kita. Ya. Tapi Allah kata wala yarda li'ibadihil kufra. Cuma Allah tidak redha bagi hamba-hambanya akan kekufuran. Allah tak redha. Walaupun kamu nak jadi kafir, Allah tak ada masalah, tapi Allah tidak redha kekufuran. Sebaliknya wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kamu bersyukur, yakni tidak kafir, maka Allah akan redha bagi kamu. Jadi oleh kerana Allah tidak redha akan kekufuran, maka kita juga tidak boleh redha akan kekufuran. Ya. Tapi kita tak menghalang. Maknanya nak buat rumah ibadat itu hak masing-masing lah. Kerana lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agama kamu. Buatlah agama kamu, amalkanlah. Tapi jauh di sudut hati kita tak redha kepada kekufuran. Ya. Ini satu fitrah, satu fitrah. Dan barangkali kalau kita tanya kawan kita yang beragama Hindu pun, barangkali dia pun tak redha dengan agama bukan Hindu. Kan? Barangkali kan. Kalau tanya yang soleh-soleh ya, di kalangan orang beragama Hindu, yang baik, yang wara ya, sami dia kan, barangkali dia pun tak redha juga. Kan? Fitrah dia kan. Kalau kita tanya orang Kristian, padri-padri, dia barangkali dia pun tak redha dengan agama bukan Kristian. Kan? Tapi kebebasan tu tak nak buatlah. Kan? Nak buat masjid ke, nak buat surau, buatlah kan. Tapi fitrah dia tak redha. Sebab bagi mana yang menyelamatkan ialah kepercayaan bahawa Jesus itu adalah penyelamat. Jadi kita tak i'tiqad macam tu. Jadi kita dikira kufur lah. Kufur dalam agama dia. Itu fitrah masing-masing. Jadi kita jaga fitrah tu, asas tu, tapi muamalah kita zahir, maknanya kebebasan, beramallah dengan agama masing-masing. Baik, Allah tak redha kepada kekufuran, oleh itu tidak seharusnya seseorang Muslim redha dengan perkara murtad kerana ia perkara kufur. Ketahuilah redha dengan kekufuran itu adalah kufur. Ya, redha dengan kufur adalah kufur. Ya. Dia ada kaedah dia.
Kaedah dia ialah ar-ridha bil ma'siyati ma'siyatun. Redha dengan perkara maksiat dikira maksiat. Redha dengan maksiat, perbuatan redha tu adalah satu maksiat. Jadi kita redha dengan orang minum arak, orang minum arak tu berdosa kerana minum arak. Kita yang redha dengan perbuatan minum arak tu, kita berdosa kerana redha terhadap perbuatan minum arak. Itu kaedah dia. Ar-ridha bil ma'siyati ma'siyatun. Kemudian kaedah yang berikutnya, ar-ridha bil kufri kufrun. Redha dengan perkara kufur adalah kufur. Redha dengan perkara kufur adalah kekufuran. Jadi kalau kita redha dengan kekafiran tu, kita telah terjerumus dalam kekafiran juga. Jadi tak boleh kita redha dengan perkara kufur. Jadi ulama ambil kaedah ni salah satunya daripada ayat Quran, wala yarda li'ibadihil kufra. Allah tidak redha akan kekufuran bagi hamba-hambanya. Baik, kita tengok ciri yang seterusnya, keluar agama Islam adalah tidak kafir. Keluar daripada Islam tidak kafir. Mereka menyatakan istilah kafir tidak bermaksud seseorang yang keluar daripada agama Islam. Kafir bermaksud orang yang tidak bersyukur dan orang yang melawan perintah Tuhan. Kafir dalam pahaman ini difahami dalam dua makna. Yang pertama, kafir bermaksud orang yang tidak bersyukur, dan makna yang kedua, orang yang melawan perintah Tuhan. Bukan melawan perintah Allah, tidak, melawan perintah Tuhan. Itu adalah kafir. Sebab dia, konsep dia ialah pluralisme agama kan. Pluralisme agama tu, Madan muka surat 12 tu, semua agama sama kebenaran. Semua agama sama kebenaran. Nanti Tuhan akan bagi balasan baik kalau kita baik. Tuhan akan bagi balasan jahat, balasan buruk kalau kita jahat di dunia ni. Jadi semua agama sama kebenaran. Jadi maknanya kalau kita keluar daripada Islam tidak dikira sebagai kafir. Yang kafir yang Quran sebut tu adalah orang yang tidak bersyukur. Maknanya kalau dia agama Buddha dia tak bersyukur, dia kafir lah. Kalau dia Islam dia tak bersyukur, kafir lah. Tapi kalau dia Islam, keluar dari Islam, dia tak kafir. Dia tak kafir. Dan yang kedua, kalau dia lawan perintah Tuhan, kalau dia Kristian, dia lawan perintah Bible, baru dikira sebagai kafir. Kan? Dia konsep dia tu. Maka keluar daripada agama Islam termasuk dalam kebebasan beragama dan Tuhan meredai pilihan masing-masing. Maka seseorang yang bersyukur kepada mana-mana Tuhan ialah seorang insan yang baik dan beriman. Yang penting ada Tuhan lah. Yang penting ada Tuhan. Jadi dia tak kisah dengan mana-mana agama. Terdapat dua istilah dalam Al-Quran yang sering diulang. Dua istilah tersebut ialah orang yang beriman dan orang kafir. Dua istilah ini saling berkaitan. Seseorang yang beriman, lawannya ialah seseorang yang kafir. Nas Al-Quran menyatakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang yang kafir. Kafir kita ni maknanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau liberal, kafir ni makna tidak bersyukur dan tidak mematuhi perintah Tuhan, tidak mematuhi perintah Tuhan. Jadi orang kafir tu sama ada engkau bagi peringatan atau engkau tidak bagi peringatan, la yu'minun, tidak beriman.
Jadi sini Allah kaitkan kafir di awal, hujung dia iman. Kalau kafir, mereka tidak beriman. Allah tak kata mereka tidak bersyukur. Jadi kafir tu dia ada kaitan dengan iman. Kafir tu dia ada kaitan dengan iman. Ya. Nas Al-Quran menyatakan lagi, innal ladzina ishtarawul kufra bil imani lan yadurrullaha syai'a wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang yang menjual kekufuran dengan iman. Maksud saya lah kufur iman. Kufur iman. Kalau kafir maknanya tidak beriman. Ya. Orang yang menjual kekufuran dengan iman, maknanya dia mengutamakan tidak beriman kepada Allah berbanding beriman kepada Allah. Orang yang macam ni la yadurrullah syai', mereka tidak boleh memudaratkan Allah walaupun sedikit, walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Jadi dua istilah ni, iman dan kufur. Iman dan kufur, ya. Sebaliknya, kesyukuran ditunjukkan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesyukuran maksudnya melaksanakan perintah Allah. Contohnya, seseorang yang diberi kekayaan lalu dia menunaikan zakat dan bersedekah, maka itu tanda dia bersyukur. Sebaliknya, seseorang yang kaya tetapi tidak bayar zakat, maka dia tidak bersyukur. Jadi syukur ni bukan sekadar ucapan di mulut alhamdulillah, tapi syukur ni maknanya mematuhi perintah Allah. Jadi dia ada beza antara puji dan syukur. Puji ni alhamdulillah, 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 puji. Syukur ni walaupun dia tak sebut alhamdulillah, tapi dia melaksanakan perintah Allah, itu dikira sebagai bersyukur, ya. Maka sikap tidak bersyukur tidaklah berlawanan dengan orang yang beriman. Ya, tidak bersyukur tidaklah berlawanan dengan orang yang beriman. Terdapat juga orang yang beriman tapi tidak bersyukur. Orang beriman ada masanya melawan perintah Tuhan seperti tidak melaksanakan solat. Namun orang beriman tetap yakin bahawa Allah ialah Tuhan yang sebenar dan Allah Azza wa Jalla yang mewajibkan solat fardu. Kontradiksi, orang kafir ialah orang yang tidak mentauhidkan Allah. Kafir bukan sekadar bermaksud tidak bersyukur terhadap nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi asas pentingnya ialah iman yang disebut berulang kali di dalam Al-Quranul Karim adalah lawan dia kufur, iaitu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara ghalib, secara majoriti, secara dasarnya di dalam Al-Quranul Karim. Adalah kes-kes terpencil dalam Al-Quran tu yang mengaitkan tidak bersyukur dengan kekufuran. Ada juga. Tapi itu selepas perbicaraan dasar antara beriman dengan tidak beriman. Beriman dengan tidak beriman, ya. Ada beberapa ayat yang terpencil lah, tak banyak, yang mengaitkan kalau tak bersyukur tu lawan kepada kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan kufur sampai tak beriman, tidak. Itu makna kita nak kena faham tu. Jadi kafir, muka surat 12, kafir itu tidak mempunyai iman kepada Allah sebagai Tuhan. Namun ada kekafiran yang mempunyai keuzuran. Ya, antaranya ialah dakwah tidak sampai, dakwah sampai dengan wajah yang tidak betul, atau dakwah tidak dapat difahami. Ini kafir juga, tetapi ada keuzuran. Ada keuzuran. Maknanya kalau Rasulullah Islam sampai kat Nusantara tahu bila? Ha? 1500. Melaka jatuh 1511. Sebelum tu lah kan? Sebelum tu lah. Untuk makna kata kalau Islam sampai ke Nusantara 1000 Masihi,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tahun 570 Masihi, dilantik jadi Rasul 610 Masihi. Jadi Rasulullah dakwah di Mekah, lepas tu dakwah di Madinah. Antara Mekah dengan Madinah lah dakwah Rasulullah. Dan Rasulullah hantar sahabat pergi ke Yaman, pergi ke Palestin dan sebagainya. Jadi Nusantara tu lambat sikit. Jadi Nusantara tu dah ada orang dah mati kafir tak? Kafir, tak beriman. Tapi ada keuzuran? Belum sampai lagi dakwah. Belum sampai lagi dakwah. Kadang dakwah sampai, tapi dakwah sampai dengan tidak betul, dengan wajah yang tidak betul. Pendakwah tu menipu, pendakwah tu yang buat jahat, kan? Jadi dia tak tertarik kepada Islam sebab dia tengok pendakwah. Dia tak tengok Quran lagi. Quran dia tak baca lagi, dia tak faham kan. Dia tengok pendakwah lah. Pendakwah tu yang menipu, pendakwah tu yang buat jahat dan sebagainya. Dia macam mana dia nak tertarik kepada Islam? Jadi mungkin ada keuzuran. Mungkin ada keuzuran. Wallahu a'lam tu. Atau dakwah sampai tapi tak dapat dipahami. Pendakwah tu cakap bahasa lain. Dia bahasa lain, bahasa asli kuno lama yang tak ada siapa boleh faham lagi. Kan? Jadi pendakwah tu duduk tak boleh nak cerita Islam ni. Kan? Macam mana dia nak faham? Tak faham. Tak faham lah. Tak ada komunikasi. Jadi mati dalam keadaan dakwah sampai tapi bahasa dia tak boleh faham. Pendakwah tak faham bahasa orang tu pun tak faham bahasa pendakwah. Ada keuzuran. Sebab Allah menyatakan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Allah tidak mengutuskan rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Bahasa kaum tu. Karena pendakwah pun dia kena boleh bahasa kaum tersebut. Kan? Mana kalau kita dihantar ke orang asli Australia, kan? Kan? Kita boleh bahasa Melayu, bahasa Inggeris boleh sikit-sikit. Orang asli tu tak boleh bahasa Inggeris, bahasa Melayu tak boleh. Mana kita bawah? Macam Jepun kan? Jadi mungkin ada keuzuran Jadi apabila dakwah tidak sampai, kaedah Islam menetapkan bahawa tiada azab hingga diutuskan Rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Allah tidak mengazab sehinggalah Allah mengutuskan seorang Rasul. Baik, jadi asasnya ialah dalam fahaman liberal, dia menyamaratakan kebenaran semua agama, maka keluar daripada Islam itu tidak dikira sebagai kafir, kerana masih lagi dalam agama, masih lagi dalam kebenaran, kerana semua agama itu adalah benar. Seterusnya, ciri yang seterusnya, toleransi mutlak dalam beragama. Kita bertoleransi tetapi ada batasannya. Mereka mengatakan toleransi beragama secara mutlak ialah sikap tidak terikat dengan peraturan agama. Perkahwinan yang berbeza agama adalah mulia tanpa perlu kepada pertukaran agama. Setiap pasangan kekal dalam agama masing-masing. Jadi, maknanya Islam kahwin dengan Kristian, kahwin sekali di masjid dengan tok imam, kahwin sekali lagi dengan di gereja dengan padri. Ikutlah, kekal dengan agama sendiri. Toleransi beragama ini mewajarkan kita untuk terlibat dalam upacara pelbagai agama. Kita boleh terlibat. Maknanya hari ini nak pergi Taipusam bawa kabadi tak? Kita pun sama-sama hari ni nak tolong bawa kabadi, kan? Lepas ni insya-Allah nak pergi angkat kabadi, kan?
Bertukar. Sebab kita toleransi. Dia nak macam tu. Liberal nak macam tu. Jadi bila kita toleransi ni akan mewujudkan keharmonian walaupun berbeza agama. Macam kita cuci lah. Cuci masjid, cuci kuil. Kan? Cuci masjid, cuci kuil. Jadi kalau non muslim nak tolong cuci masjid, kita tak ada halangan. Sebab dalam agama kita tak ada halangan, dan dalam agama dia pun mungkin tak ada halangan. Dalam agama dia. Tapi bila kita Islam nak pergi cuci kuil, dalam agama kita ada halangan. Dalam agama. Sebab cuci kuil tu makna cuci atas menolong agama. Menolong agama. Berbeza kalau kita cuci rumah non-muslim. Kita cuci tu kerana rumah tu tempat tinggal dia nak makan, minum dan sebagainya. Itu tolong atas dasar kemanusiaan. Kan? Jadi bila kita tolong cuci kuil, cuci gereja dan sebagainya, itu atas dasar agama. Maknanya patut lakum dinukum lah, kamu jagalah. Ni rumah ibadat kamu jagalah. Kan? Masjid kami jagalah, kami tak minta tolong kamu pasal ini masjid kami jagalah. Tapi kalau kamu nak datang tolong, kami tak kacau. Kan? Tapi bila maknanya kuil dia pun tak minta tolong kita, tiba-tiba kita nak pergi tolong. Itu kena ada batasan dia, batasan dia. Kecuali lah kalau kita pekerja majlis bandaran. Kawasan gereja kuil tu masuk dalam kawasan majlis tu. Kita kena cuci lah. Itu pekerjaan kita. Cuci kawasan dan sebagainya. Dalam tu dia jagalah. Kita jaga kawasan gitu, kan? Mana sampah-sampah yang ada dalam kawasan kuil tu, tapi ada sampah, kita kena ambil lah. Itu pekerjaan kita betul, kan? Ataupun kita bimbang penyakit berjangkit. Mana kalau kita tak tolong bersihkan apa penyakit apa? Malaria, kolera, denggi dan sebagainya ni. Itu ada mudarat lain pula. Yang tu mana mewajarkan kita bersihkan rumah ibadat tu, pasal bukan kita nak tolong, ini mudarat kepada masyarakat. Ya. Jadi kalau ada dua sebab tu, saya ingat bolehlah. Tapi tak ada sebab tu. Tak ada sebab tu. Saja-saja toleransi. Jadi tak perlulah sampai tahap yang sebegitu, kan. Jadi dua sebab tu, kalau pekerjaan dalam majlis bandaran ataupun kerana bimbang wabak penyakit yang akan melanda kalau tidak dibersih dengan cepat. Jadi contoh toleransi ni maknanya dia boleh kahwin beza agama tanpa perlu masuk dalam agama Islam. Kita pun tak kacau kalau Hindu nak kahwin dengan Kristian, itu agama masing-masing. Kita tak kacau kalau Hindu nak kahwin dengan Buddha, tak masuk agama Hindu, tak masuk agama Buddha, kita tak kacau. Tapi bila Islam nak kahwin dengan Kristian, nak kahwin dengan Hindu, tapi kekal dalam agama tu, itu yang bertentangan dengan dasar agama, ya. Jadi toleransi itu tidaklah sampai tahap sebegitu. Jadi Islam merupakan agama yang bertoleransi. Walau bagaimanapun, toleransi dalam Islam ialah toleransi yang berprinsip. Toleransi ini tidak seharusnya melanggar perkara dasar dalam Islam. Contoh dia, nas Al-Quran tidak mengharuskan perkahwinan antara pasangan berbeza agama. Ya. Allah Ta'ala sebut wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kamu wahai lelaki bernikah dengan wanita musyrik hinggalah wanita musyrik itu beriman. Okey. Jadi ayat ni memberi asas yang difahami oleh para ulama bahawa tidak harus dan tidak sah pernikahan antara Islam dengan musyrik. Tak sah. Tidak harus dan tidak sah.
Tetapi dalam liberal, mereka tidak mengguna pakai ijma' ulama, dan mereka tidak mengambil kira pandangan-pandangan ulama. Sebab itu pentingnya kita selain daripada Quran, hadis, kita kena ada ijma' ulama. Ijma' ulama. Jadi dalam liberal dia tak ni. Sebab liberal ni makna dia tolak tafsiran para ulama kalau tak sesuai dengan pemikiran dia. Ya. Jadi ulama sepakat bahawa tak sah. Sepakat, ijma'. Tapi dalam liberal dia tafsir balik ayat ni. Dia balik tafsir ayat ni. Baik, ayat ni tak bagi kahwin. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Lepas tu tengok bawah tu sikit, Imam Qurtubi kata, wa ajma'at al-ummatu ala anna al-musyrika la yata'u mu'minan yatabiyu. Dan umat Islam telah ijma' bahawa lelaki musyrik tidak melakukan hubungan kelamin, ia tidak berkahwin dengan wanita beriman dengan apa-apa wajah. Ijma' para ulama, ya. Tapi ayat ni, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Hamba wanita yang beriman, khairun, lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun wanita musyrik mengkagumkan kamu. Lebih baik. Makna dua-dua baik tak? Dua-dua baik. Jadi boleh tak hamba beriman baik, hamba wanita yang baik, wanita musyrik pun baik nak jadikan isteri ni? Cuma yang lebih baik hamba beriman. Jadi boleh tak kahwin dengan wanita musyrik? Liberal. Boleh lah, pasal Allah cuma kata lebih baik. Ya khairun tu. Tu maknanya khairun tu disalah tafsirkan, sedangkan ulama dah ijma' tak boleh lah. Bukan makna khairun lebih baik, makna ni pun baik juga, kan? Ulama ijma' ada hadis lain dan sebagainya, akhirnya ijma' tutup, tak boleh lah kahwin beza agama. Tapi pemikiran ini tak, dia tafsir lain. Tafsiran ulama dulu ditolak. Asalkan baik tak apa, cuma lebih baik hamba lah. Hamba pula tak ada sekarang ni, jadi wanita musyrik pun baik. Ada khairun tu. Ya. Pada wala tunkihul musyrikin hatta, janganlah kamu menikahkan. Wali tadi tankihu, ni tunkihu. Janganlah kamu wahai wali menikahkan perempuan kamu, anak perempuan kamu dengan lelaki musyrik, hatta yu'minu, hinggalah mereka beriman, lelaki itu beriman. Wala abdum mu'minun, sambung, wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabu. Hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada lelaki musyrik, walaupun lelaki musyrik mengkagumkan kamu. Tapi Allah kata dzalika bi annahu yad'u wal 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jab. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idzni. Sebab apa baik ini? Karena yang musyrik itu mengajak kepada neraka, ya Allah mengajak kepada keampunan dan syurga. Situ makna kita tahu dah makna tak boleh. Pasal hujung ayat tu, walaupun kata khair lebih baik, tapi penghujungnya ini kait dengan soal neraka dengan syurga. Jadi bila jadi khair tu bukan makna dua-dua boleh tidak, lebih baik tu kan boleh tidak.
Tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh, tidak sah. Itu yang difahami oleh para ulama seluruhnya. Tapi pemikiran liberal dia tolak. Sebab dia tak kisah dengan tafsiran para ulama. Jadi kita tengok di luar negara berlaku perkahwinan beza agama. Ya, ada pelakon popular kahwin beza agama. Kita ada tengok filem kan. Dia membawa konsep-konsep tu kan. Dia kahwin tapi dia malah kalau filem dia taklah sembahyang agama ni tak. Dia tengok je. Kalau tengok filem Hindustan kan. Isteri dia sembahyang lah cara tu kan. Isteri dalam lakonan di luar pun sama je. Tapi baik, perenggan bahawa toleransi agama juga tidak seharusnya sampai kepada tahap untuk terlibat dalam upacara agama bukan Islam. Contohnya terlibat dalam perayaan agama Hindu, membawa kavadi, solat bersama-sama di kuil dan gereja mengikut agama Hindu dan Kristian. Ya. Ini malangnya kita, ahli politik kita ni ialah masing-masing berlomba-lomba nak mendapatkan undian, maka mengambil hati mana daripada pelbagai parti pemimpin umat Islam ni, ahli politik Islam tu, ahli politik ni buat benda ni, dia pun buat juga. Dia menormalisasikan, ya. Kalau dulu tahun 80-an tak nampak lagi. Tak buat lagi sebab dia menang tu, pas satu parti ni menang kuat, tapi bila tahun 2000 ke atas tu dia mula goyah sikit. Masing-masing nak ambil pengundi tu buatlah upacara agama ikut kan. Jadi sekarang ni jadi satu normalisasi, ya. Itu ahli politik kan. Ini masalah kita ialah kita berpecah belah, ya. Umat Islam berpecah belah, kita jadi lemah. Lemah dari sudut kuasa, lemah dari sudut pengamalan agama. Lemah dari sudut pengamalan agama. Kerana ahli politik Islam tidak kuat. Ya, sebab terlalu banyak parti, ya. Orang Islam banyak parti. Ada parti, berapa parti Islam ni? Sekarang ni ada 6-7 parti dah. 6-7 parti dah kan. Ni maknanya tak cerdiknya ahli politik kita ni, semua nak kuasa. Nak kuasa kan. Jadi kenapa tak boleh bersatu padu kan? Tak boleh bersatu padu dan sebagainya kan. Jadi maknanya kalau ada 7 parti orang Islam yang kafir ada 1, 2, 3, maknanya yang ni dapat menang pun, tapi yang ni dapat 15%, 15%, 15%, 15%. Macam mana dia jadi ketua kerajaan? Kan? Yang ni dapat 20%, 20%. Dia lebih kuat lagi. Hang dapat 15% je. Tak kuat. Jadi kena fikirkan balik macam mana ni. Kurangkan balik. Nak buang mana parti ni. Kan? Ni untuk akan datang ni, ya. Akan datang. Jadi sebab itu satu quotation dia kata, satu petikan dia kata, a politician's concern is about next election. Ya. A true leader's concern is about next generation. Okay. Jadi ahli politik kita perlu upgrade diri mereka untuk menjadi true leader, pemimpin sebenar, bukan sekadar menjadi ahli politik kan. Ahli politik sekadar election je lah, dia nak kuasa je lah. Dia tak fikir generasi, anak cucu cicit, ya, kemajuan negara, ekonomi, perpaduan rakyat, perpaduan umat. Kalau rakyat gaduh lagi senang, aku boleh undi lagi banyak. kan. Itu politician,
Sebab itu kata Gus Dur menyatakan bahawa kalau kita baca ayat kursi, syaitan jin akan lari. Baca ayat kursi, syaitan jin akan lari. Tapi kalau kita baca ayat kursi kepada ahli politik, mereka akan berebut kursi. Lebih kurang begitulah maksud dia kan. Maknanya dia tak jalan dengan ayat kursi tu. Dia berebut lagi kursi. Itu ahli politik. Lepas tu kata Syekh Muhammad Abduh mantan mufti Mesir dulu, Allah yarhamu Muhammad Abduh, a'udzu billahi minasyaitan wa minas siyasiyin, atau siasa. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan dan daripada ahli politik. Baik, jadi kita tak boleh membuat upacara agama tu, upacara agama bukan Islam tu. Mana dia buatlah upacara dia tu. Kecuali kalau kita bertugas, kita polis yang menjaga keselamatan, tugas di Batu Ke itu tugas kita, keselamatan. Diarahkan, jagalah. Kita bertugas kesihatan, takut ada orang pingsan ke apa ke, ataupun kita nak kutip derma darah, duduk bawah jambatan tu kutip derma darah kan. Itu tugas kita. Pasal hari ni orang banyak datang ni, masing-masing nak berkorban, nak buat baik. Derma darah ni perbuatan baik, kita boleh dapat darah banyak. Kan? Bukalah satu tempat untuk derma darah kan, 20 kursi di Batu Ke pada hari. Itu tak ada masalah. Tapi kita jauh daripada tempat pemujaan agama tu, kita tak terlibat. Jadi pemimpin politik pun dia kena macam tu. Maknanya dia tak perlu pagi-pagi datang sama-sama naik, itu tak perlu. Kalau nak buat majlis terbuka pun petang nanti, buat kat hotel ke, dewan masyarakat ke, petang-petang sikit, jamu makan tak apalah. Tapi pagi-pagi ni kita sama itu dikira bersama dengan upacara agama. Tegasnya antara sifat seorang hamba Allah adalah tidak menghadiri perayaan agama orang bukan Islam, sebab seperti yang disebutkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina la yashhaduna zur, tidak menyaksikan majlis dusta. Majlis dusta dalam ayat ini tafsirannya ialah perayaan agama bukan Islam. Ulama tafsirkan perayaan agama bukan Islam. Dan satu lagi ciri kita ambil pada pagi ini, keharusan bernikah meskipun berbeza agama. Nas Al-Quran membenarkan lelaki Muslim bernikah dengan wanita ahli kitab. Ini bermaksud bahawa wanita Muslimah juga harus bernikah dengan lelaki ahli kitab. Quran cuma bagi lelaki Islam kahwin dengan wanita ahli kitab. Tapi tafsiran liberal, wanita Islam pun boleh juga berkahwin dengan lelaki ahli kitab. Kemudian ahli kitab pula, ahli kitab termasuklah segala agama yang mempunyai kitab suci. Kita dah sebutkan ahli kitab tu tafsirannya luas. Pada muka surat 22 tu ahli kitab luas maksudnya. Bukan Yahudi Nasrani je. Ahli kitab yang ada kitab tu ahli kitab lah. Ahli kitab termasuk segala agama yang mempunyai kitab suci. Maka tiada halangan bagi pernikahan berbeza agama. Adapun larangan pernikahan adalah kerana faktor politik dan sosial, bukan kerana larangan Tuhan. Jadi kalau ada ulama yang hak kata tak boleh tu, itu faktor politik. Itu mereka tafsirkan faktor politik, faktor sosial je, bukan kerana larangan Tuhan. Baik. Muka surat 29 tu ada salah sikit. Perkataan khair tu khair. Muka 29 lepas ayat Quran tu, lafaz khair yang bermaksud lebih baik, memberi, tidaklah tu buang. Ini cara faham. Lafaz khair yang bermaksud lebih baik
memberi pengertian bahawa pernikahan dengan wanita kafir musyrik sebagai baik. Cara faham liberal ya. Biasanya perbandingan antara baik dan lebih baik bagi perkara yang harus. Contohnya buah durian lebih baik daripada buah dokong. Contoh katakanlah kan. Jadi buah dokong baik tak? Baik juga. Jadi namun perbandingan dan pilihan antara dua benda yang berlawanan juga berlaku dalam nas Al-Quran. Nas Al-Quran menyatakan ashabul jannati yawma idzin khairun wa ahsanu maqila. Ahli syurga pada hari itu adalah lebih baik tempat menetap dan lebih elok tempat rehat. Ahli syurga berbanding dengan ahli neraka. Jadi perkataan khair tu. Jadi ahli neraka tempat dia baik ke? Sebab ni Allah kata ahli syurga lebih baik. Lawan dia ahli neraka. Jadi ahli neraka baik ke tak baik? Sudah tentulah neraka tak baik. Kan? Jadi khair ni bukan makna bandingan baik dengan tak baik. Bukan bandingan baik tak baik. Dengan dalil ashabul jannati yawma idzin khairun. Khair tu makna baik atau lebih baik tapi bukan lawan dia baik. Bukan lawan dia baik. Sama juga tu hamba beriman lebih baik tu bukan lawan dia baik tak. Lawannya tidak baik. Perbandingan antara ahli syurga dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang golongan yang derhaka. Sebelum ayat 24 tu, ashabul jannah tu, neraka. Juga perbandingan dengan orang kafir yang dihukuman masuk ke dalam neraka. Oleh itu syurga yang disebut lebih baik tidak memberi pengertian bahawa neraka ialah tempat yang baik. Ya. Begitu juga kalau tengok bawah tu kataan ulama ar-ruju' ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terusan dalam kebatilan. Adakah maknanya berterusan dalam batil tu baik? Tak baik. Jadi lebih baik tu bukan lawan dia baik. Kataan Arab tu kan. Bagi majoriti para ulama, ayat larangan ini asalnya merangkumi semua insan yang tidak beragama Islam. Ayat larangan atas ni, wala tankihul musyrikat tu, kemudian nyata dalam surah Maidah ayat kelima bagi mengkhususkan larangan ini dengan mengharuskan pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita ahli kitab. Ada takhsis, pengkhususan pula tu boleh. Selain daripada itu, antara objektif perkahwinan adalah untuk mendapat redha Allah dan membentuk generasi yang mentaati Allah. Redha Allah tidak dapat diraih jika pasangan kepada Muslim tidak beriman kepada Allah. Ya, kahwin tu tujuannya nak dapat redha Allah. Pembentukan anak yang soleh dan taat kepada Allah tidak akan berlaku jika pasangan kepada Muslim tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana nak didik anak dia jadi baik, sembahyang dan sebagainya ya. Cuma kita kagumlah kepada nenek Cina tu ya. Dia dapat besarkan ya. Dapat besarkan anak angkat dia tu dalam keadaan kekal dalam agama Islam ya. Macam mana orang kawasan tu, tak tahu kawasan mana, tak boleh perasan langsung budak ni kan. Cikgu sekolah pun tak buat laporan, duduk dengan ni kan. Tak, wallahualam kita pun tak tahu cerita sebenar kan. Tapi alhamdulillah lah, maknanya dia kekal berprinsip. Nenek ni dibesarkan dalam agama Islam. Moga-moga Allah bagi hidayah juga kepada nenek ni ya. Moga-moga Allah bagi hidayah kerana kebaikan dia yang sebegitu tinggi sekali ya. Ya. Kalau perbedaannya Islam dengan bukan Islam, yang Islam tu apa ibadah dia, sembahyang dia, umrah dia, haji dia. Dia perkahwinan Islam dengan bukan Islam, perkahwinan tu tak sah. Perkahwinan tu tidak sah. Jadi bila perkahwinan tidak sah itu makna dia dikira sebagai berzina lah. Berzina lah. Ataupun mungkin wati syubha, wallahu alam tu istilah mana kita nak gunakan tu
zina ataupun wati syubha. Allahu a'lam. Cuma dia maknanya dia semayang dia tu sah lah. Semayang dia tu maknanya dia ada dosa, dia ada pahala. Dia ada dosa, ada pahala. Ya, malaikat catatlah dosa dan pahala tu. Semayang, puasa dia, pergi umrah, buat haji, pasangan dia tak pergilah, sebab aku non-Muslim kan. Jadi makna wallahu a'lam, makna dia masih lagi kekal beriman, tapi dia melakukan kesalahan, melakukan dosa ya, kerana dia tersalah memilih fahaman, fahaman yang liberal sebegini ya. Fahaman tu salah lah. Keturunan dia tu turunan dia tu wallahu a'lam kan, turunan. Tapi anak-anak tu tidak bersalah lah, tidak berdosa lah kan. Ustaz, kita yang tahu ni, contohlah ni contoh. Kalau saya tahu dia dalam keadaan macam tu, dia nikah kat Indonesia, lepas tu dia balik ke sini. Contohlah kan. Kalau kita tahu dia dalam keadaan itu, so dia ajak kita teman, dia berumrah, dia ajak kita buat ni lah amal ibadat. Boleh tak kita temankan dia? Boleh, kita boleh temankan dia. Sebab dia nak buat baik, kita tak ada masalah kan. Katalah kawan kita tu kaki maksiat, kemudian dia nak ajak kita pergi umrah, temankan dia, kita pergi teman dia, tak ada masalah kan. Dengan niat, mana kita berkawan dengan dia, kita sampaikan dakwah kan. Tak syubhat tu Ustaz kita. Syubhat macam mana tu? Yalah, kita tahu dia dalam maksiat, balik nanti dia dengan suami dia. Kita yalah, mana tu dia, tapi dia tak boleh betul. dia kita dakwah, mana dia terima itu alhamdulillah, dia tak terima tu tak boleh nak buat apa lah kan. Maknanya itu prinsip kita, bagaimana aku nak sampaikan dakwah kepada dia. Peluang kita tu, peluang kita tu nak sampaikan dakwah. Dengan kita bersendirian dengan dia, suami dia kat sini, kita bersendirian dengan dia selama 10 hari 2 minggu tu, kita bersembang dan sebagainya kan. Tujuan kita betulkan niat kita dalam tu lah. Tapi kalau tujuan kita alhamdulillah, dia ajak aku, dia belanja aku, alhamdulillah kan. Itu lain lah. Jadi sekarang kita nak ambil peluang dakwah kepada dia, ya. Jadi saya ingat tak ada masalah tu ya. Cuma mungkin kalaulah kita tu ada pangkat, dan sebagainya, dan mungkin jadi contoh, kita pemimpin dalam masyarakat, maknanya kalau kita teman itu, orang akan tengok jadi fitnah pula. Itu kita kena jagalah. Sebab kita ada nama somebody, tapi kalau kita tak ada apa, orang tak kisah pun, tak kacau lah kan. Itu kita kena jaga jaga. Maknanya kalau orang tu ada nama, ada pangkat, maknanya dia kena lagi jagalah. Termasuklah pergaulan dia kena jaga. Pergaulan dia kena jaga ya. Maknanya kalau orang pejabat dia melawak lebih-lebih dengan berbeza jantina, tak ada masalah kan. Tapi kalau ustaz yalah, tak ustaz pun salah juga, tapi dia punya darjah degree dia kesalahan tu kurang sikit, tak ada apa lah kan. Ini ustaz betul nak pergi tu imam, pergi jadi imam pula kan, dia orang tengok tak seronok lah. Itu kena jagalah ya, kena jaga. Jadi kalau tak salwa yang teman, mungkin jadi masalah pemimpin kat sini. Mungkin kan. Tapi kalau yang tak ada jawatan sini, okay, tak ada masalah lah. Itu kita tengok gitulah. Tapi apa pun, dia niat kita yang ikhlas tu akan menentukan. Ya, kita yang ikhlas tu akan menentukan ya. Baik, jadi itu asasnya kita nak redha Allah masuk dalam perkahwinan.
Jadi kalau kahwin beza agama sudah tentu tak tercapai redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam benarkan lelaki Islam kahwin dengan wanita ahli kitab. Kerana apa? Kerana nanti kalau ada anak-anak tu akan dikira sebagai Islam. Dikira sebagai Islam. Tujuan itu tujuan dakwah. Yang tu tujuan. Jadi kalau hari ni wanita Islam kahwin dengan lelaki bukan Islam, anak-anak tu sudah tentu tak akan jadi Islam sebab dia lebih kepada bapa. Cuma hari ni tak kisah dah lelaki ke perempuan ke. Sebab undang-undang hari ni tentukan kalau berbeza agama, anak-anak tu akan pilih agama sendiri bila usianya 18 tahun. Jadi matlamat lelaki Islam kahwin dengan wanita ahli kitab tu tak tercapai lagi. Jadi tak ada kewajaran nak kahwin dengan wanita ahli kitab pada hari ni. Tak ada kewajaran lah. Kalau dulu sesuai lah. Kita tengok ayat yang sebegitu. Baik, itulah beberapa ciri. Nanti kita sambung sikit lagi untuk habiskan sebahagian daripada ciri pemikiran liberal. Wallahu a'la wa a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.